idea daripada pelajar sebenarnya bagaimana mereka, apakah pendapat mereka terhadap Bellman. So mereka boleh search maklumat yang ada dekat internet. Yang ni nampak tak? Pelajar yang tambah. Okay? Pelajar yang tambah. Sebab yang ni saya share dia sebagai contributor. So pelajar boleh masukkan bahan. So di sini kita boleh lagi lah orang kata engage dengan budak lagi lah. Pelajar sebelum mereka nak share, mereka perlu baca dulu maklumat kandungan yang dalam sini sebelum mereka share. Okay? So mereka yang ni boleh sharekan yang ni adalah bahan yang saya perlukan mereka share lah. Ini salah satu cara juga. Okay. Kita boleh tengok yang ni saya punya. Okay, macam yang ni saya jadikan dia sebagai lesson plan lah. Okay. Okay, yang ni adalah subjek yang saya ajar. Okay, SOP 3054 front office. Okay, sebelum kita nak mulakan, so saya tambah satu flip grid lah. Flip grid untuk introduksi. Okay, introduce me, myself to the student. So mengalu-alukan pelajar untuk ambil subjek ni. Okay, so di sini saya boleh tambahkan hasil pembelajaran yang seperti ada dalam konteks pembelajaran lah. Okay, so yang ni saya dah letak sebagai konteks pembelajaran. Yang ni saya dah masukkan video yang saya terang terus berkenaan dengan konteks pembelajaran. So pelajar boleh view dekat sini. Okay, sebelum ini kita buat semua ni melalui face to face kan. So sekarang disebabkan COVID, so face to face pun kita tak boleh, dan kita apabila kita nak buat melalui Google Meet pun kita ada masa yang terhad, betul tak? Takkan kita nak buat dalam masa 3 jam kan, PDP kan. So apa yang kita boleh dah record siap, kita boleh tunjuk dekat pelajar lah. So pelajar boleh menonton di sini. So kalau ada soalan, mereka boleh tanyalah. Okay, konteks pembelajaran. So yang ni merupakan topik yang pertama. Contoh, pengenalan kepada front office. So yang ni sebenarnya saya masukkan link Vacalert koleksi yang satu lagi. So saya buat dia asing. Saya buat dia asing dan saya masuk di sini lah. Okay, contoh saya tekan, so dia akan bawa saya ke Vacalert tajuk pengenalan kepada front office. Yang ni adalah koleksi yang satu lagi. Okay, so saya ambil link dia. Okay, saya ambil link dia, copy. So saya masuk dekat tadi, tempat tadi tu. Yang ni adalah dia punya topik untuk pengenalan soal hasil pembelajaran. So untuk topik ni saya untuk front office, saya suka masukkan video. Okay, so saya nak bagi satu overview kepada pelajar apa itu front office. So saya masukkan video. Saya masukkan video, so pelajar akan tonton dulu video ni. So selepas dia tontonkan video ni, mungkin saya boleh masukkan satu lagi quiz. Okay, umum. Okay, have fun with Kahoot, basic knowledge about hospitality. So kita nak tengok sebenarnya apakah pelajar punya persepsi tentang front office ataupun hospitality lah. So dia boleh main quiz dulu. Okay, seterusnya dia boleh meneruskan dengan topik-topik yang seterusnya lah. Okay, macam contoh satu, menerangkan carta organisasi. Okay, so saya dah masukkan, saya dah rekod siap, saya masukkan. So seterusnya. Okay, dan kita kalau ada maklumat tambahan, contoh saya yang ni saya dapat daripada YouTube lah. Okay, yang ni daripada Hospitality School. Memang bagus dia punya video tu sebab dia menerangkan topik yang lebih kurang sama. Okay, cuma dalam bahasa Inggeris lah. So saya pun boleh masukkan sebagai maklumat tambahan. So kalau pelajar dia boleh baca sendirilah di sini. Dia boleh tonton sendiri dan baca di sini. Okay, yang ni sana. Okay, so selepas kita dah buat, so kita boleh view public profile. So dia suggest lah subjek yang macam mana sesuai untuk Vacalert. Banyak sangat soalan pasal subjek ni. So dia dah bagi suggestion tu, pandai lah dia orang fikir. Okay, yang ni adalah profile saya. So bila online dia akan view macam ni lah. Okay, yang ni kita boleh set dia dalam section. So kita boleh buka kita punya section sendiri. Contoh saya ada 4 lah. My Vacalert, sharing information, saya ada buat untuk sport, saya ada e-learning platform. Contoh e-learning platform saya akan share. Mungkin bagi yang berminat untuk mengetahui berkenaan dengan Vacalert ke, Kahoot ke, Ediplaza ke, banyak lagi berkenaan dengan e-learning, boleh masuk di sini, boleh tengok di sini. Contohlah, yang ni saya rekod balik aktiviti saya sebagai pegawai sukan pada tahun 2013. So saya rekod balik saya punya
pencapaian-pencapaian, aktiviti-aktiviti yang saya dah buat di sini supaya dia tak hilang. Okay, kalau kita simpan dekat Facebook, kadang-kadang susah nak cari. Okay, so saya simpan di sinilah, saya simpan balik. Yang ni sharing information, saya ada buat sebenarnya ada 2 koleksi saya buat khas untuk nak mengumpul berita ataupun maklumat berkenaan dengan inspiration story about our teacher and student in Malaysia. Sebab yang ni saya nak simpan, jadikan dia satu koleksi untuk saya share dekat FB supaya memudahkan online untuk nak view. Kadang-kadang kita view dekat FB, dia cepat, dia akan hilang kan. So yang ni saya kumpulkan. Maksudnya bila saya dapat baca daripada berita harian ke, utusan ke, mana-mana, saya akan ambil link tu, saya akan masuk dekat sini. Dan saya akan update dekat FB. So online dia mudah dia nak tengok balik berita tu. Yang ni is about attitude, is everything lah. Okay. Yang ni berkenaan dengan Wakelet. Yang saya mohon untuk jadi sebagai community leader dan community ambassador lah. Okay. Memang kita kena fulfill dua koleksi ni. Okay. Satu koleksi untuk satu application. Nanti bolehlah kalau nak mengetahui lebih lanjut boleh tanyalah. Okay. Yang ni yang saya tak belum lagi kita masuk dalam section lagi. So dia jadi uncategorized. Okay. Yang ni, saya masuk yang ni. Okay, macam saya cakap tadi, sebenarnya Wakelet ni dia boleh kita susun dengan dalam bentuk yang menarik. Okay, contoh saya akan ambil satu. Okay, saya ambil yang ni lah. Okay, di sini kalau bila kita tekan edit collection, di sebelah kiri kita boleh change layout. Jadikan dia lagi menarik. Okay, yang ni adalah media view. Kita boleh jadikan dia compact view. Ataupun kita boleh jadikan grid view. Macam ni. Nampak tak? Macam ni. Ataupun kita boleh jadikan mode board. Mode board ni dia macam Padlet lah. Kan? Dia mode dalam bentuk mode. Okay? Dia macam Padlet. Okay? Supaya ikutlah masing-masing. Macam saya lebih suka menggunakan media view sebab dia nampak lagi formal lah kalau untuk lesson plan kan. Okay? Di sini juga kita ada easy reorder mode. So bila kita tekan yang ni, so dia akan kecilkan. So supaya mudah kita untuk kita tarik dan kita susun balik kita punya konten. Okay? Kadang-kadang kita buat konten, dia terlari kan. Ini untuk dalam bila pakai mode ni dia mudahlah untuk kita nak susun. So kita tekan balik. Okay, kita tekan save. Ada soalan daripada peserta sebelum ni? Saya nak teruskan. Hi, Mr. Puan, kita nak tanya lagi. Okay. Since there are lots of questions asking subjek yang macam mana yang bersesuaian lah untuk kita gunakan Wakelet ni. Ada yang kata macam mana kalau kata subjek tu melibatkan lukisan, ada subjek yang melibatkan pengiraan ke apa kan. So how do you suggest which subjek yang sesuai guna untuk Wakelet? Okay, bagi saya macam saya rasa pensyarah tu sendiri yang perlu tentukan bagaimana dia nak gunakan Wakelet. Okey, macam saya dengar tadi ada yang kata dia mengajar subjek lukisan kan? Okey, kalau dia mengajar subjek lukisan, macam yang ni dia boleh menggunakan Wakelet untuk pelajar hantar dia punya lukisan mungkin melalui snap gambar kan? Sebelum ni mungkin dia kena hantar hard copy kan yang dia dah lukis tu. So selepas ni mungkin dia boleh snap gambar dan dia boleh terus kumpulkan di Wakelet dia. Supaya benda tu dia tak hilang. Okey, bagi memudahkan untuk kita kumpulkan. Okay. Dan kita perlu tengoklah sebenarnya kesesuaian. Macam saya banyak pakai, saya dah pakai banyak juga platform lah. Contoh saya ada pakai ED Plaza, saya dah pakai apa lagi ya? Yang ni Wakelet, saya dah pakai ED Plaza. Kalau saya pakai Quizzy untuk quiz, Kahoot untuk quiz. So dia tengok platform yang mana yang lebih sesuai kepada anda. Untuk dia gunakan untuk dia kata apa menyesuaikan dalam dia punya subjek. Macam saya akan gunakan dia sebagai lesson plan lah. Okay, sebab tu saya create saya punya lesson plan. Saya akan gunakan dia sebagai saya punya lesson plan. So lepas ni saya akan bagi koleksi ni kepada pelajar dan pelajar boleh tuntun dulu. Okay, kalau kita dah masuk ke minggu kuliah tersebut kan, so kita dah boleh
menggunakan banyak masa untuk kita buat aktiviti. Okay, boleh kita buat perbincangan sebenarnya. Dan kita tak gunakan masa Google Meet untuk kita deliver lah. Macam tu. Okay. Lagi? Okay, so ada lagi soalan yang latest ya. Okay. Okay, basic interaction learning. Can you please explain what is interaction learning? Interactive learning, sorry. Interactive learning. Yeah, yeah. Okay. Macam saya pernah share tadi, kita yang tentukan macam mana kita nak jadikan kita punya bahan koleksi record ni menarik kan. So kita boleh masukkan pelbagai jenis bahan. Okay, macam saya, yang ni saya masukkan video introduction, lepas tu saya akan masukkan teks, lepas tu saya masukkan video menggunakan flip grip, dan ada juga saya masukkan quiz, dan kemudian saya akan masukkan YouTube. Kalau saya dapat satu artikel yang bagus, so saya akan masuk dia dalam Backlet menggunakan URL. Okay, so dengan cara yang ni kita boleh menjadikan dia lebih menarik lah. Okay. Saya nampak ada soalan. Macam nak tengok soalan ya. Okay, ada lagi soalan di sini. Okay. Adakah kita boleh upload file-file dalam bentuk documents atau dalam Excel? Ini dia punya soalan dia. Bentuk file. Kalau macam saya cerita tadi, kita boleh upload melalui Google Drive. Okay. Melalui Google Drive kita boleh uploadkan. Okay, so saya tunjuk dekat sini lah. Kalau Excel, saya rasa Excel sini dia tak ni lah. Google Sheet boleh lah kot, Google Sheets. Kalau melalui Google Drive, semua boleh. Okay, contoh saya upload satu now. Upload apa Okay, contoh senang nama, saya upload. Okay, yang ni melalui Google Drive. Yes. You can upload, tak ada masalah. Okay, ni Google Doc. Okay, tak ada masalah. Melalui Google Drive memang tak ada masalah. Okay. Lagi? Boleh saya stop sharing yang ni ke? Ada lagi soalan? Saya stop sharing. Tak nampak soalan. Kita ada soalan ni. Okay. Okay, we pick up lah mana yang the latest yang kita nampak dekat sini. Okay. Kita boleh share assignments tak? Can we share assignments in this platform? Soalannya? Boleh. Dalam bentuk Google Drive pun boleh, ataupun kita nak type soalan tu dalam situ pun boleh. Kalau kita nak share lah. Contoh kita set, okay, soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat kan. So pelajar kena jawab dalam Backlet tu, so kita jadikan dia boleh copy lah. So kita jadikan dia sebagai template. Template so dia boleh copy. So pelajar masing-masing akan copy di Backlet sendiri. Kalau macam tu dia kena buka Backlet sendirilah. So bila dia dah buat, contoh dia dah masukkan dia punya answer dalam Backlet tu kan. Okay, A, B, C, D apa dia punya jawapan daripada masing-masing kan. So dia boleh share link Backlet tu untuk kepada pensyarah tu untuk tengok dia punya Backlet. Dia punya jawapan yang dia dah buat tu. Okay, very good. Okay, juga di sini soalan juga bertanya, how can we monitor students punya participation in whatever we share? Dia punya statistik ke, how many dah upload, how many dah download, how many dah view? Okay, kalau ikut, so I share balik lah, sorry share balik IP ni. So kalau tengok dekat sini, tadi dekat atas ni, sorry. Kan, okay. Di atas ni kita ada satu dia punya statistik. Okay, contoh yang ni kan. Buka pengenalan kepada front office. Yang triple dot ni kita ada dia punya analytical. Okay. Yang ni tak ada. Orang copy lagi. Mungkin yang ni. Nanti di tempat kita sendiri kita boleh nampak berapa orang yang dah view you punya Backlet koleksi sebenarnya. It works like YouTube, right? We can actually see the statistics, how many viewed, how many, commented and everything, eh? Ini, ada dekat sini. Dekat sini, dekat bawah ni. Okay. Nampak tak ni? Okay, di sini dia akan tunjukkan berapa orang yang dah view lah.
Okay, Di okay. sini. Yang ni Wakelet ni, sebab Wakelet ni I tak lagi, belum lagi orang kata public kan, saya cuma Okay. unlisted. So unlisted, Okay. yang mana yang ada link tu dia dapat view lah. Okay. It works like YouTube lah, unlisted, public semua kan? Okay, Yes, since there are so many tools, so many things that you can do on Wakelet, there are worries about security on the contents, maybe on the privacy of whatever you curated inside the platform kan? So berdasarkan dia punya pengalaman, dia punya security dia macam mana? Okey, kalau ikut baru-baru ni saya menyertai pula, mengikuti satu orang kata apa, taklimat daripada Wakelet UK. So kalau tak silap saya, dia ada bagi tahu lah, mereka tak akan simpan berkenaan dengan konten yang dalam Wakelet ni. So you nak retrieve balik semua, dia akan bagi balik. Kalau ikut macam tu lah. Okay. So dari segi security saya rasa tak ada masalah kot. Kalau ada tambahan, nanti saya akan carikan maklumat lah untuk berkenaan dengan security ni. Okay. Buat sementara waktu saya rasa tak ada isu apa-apa lah berkenaan dengan yang ni. Okay. Ni ada lagi soalan ni. Lagi? So, kalau ada lagi soalan, kita sertakan dalam chat box kita, dan siapa yang wondering nak dapatkan slides daripada Mr. Puah tadi, boleh dapatkan di www.salt.edu.my/webinar2021. Selepas ini selepas habis session webinar kita. Okay, there's one more question here. Mohon jawab kaji selidik selepas inilah Okay, daripada saya daripada audience ya. Saya ada nampak ada beberapa soalan. Free ke kena bayar? Free. Tak perlu bayar. Ada maximum storage for content. Tak ada maximum. Buat setakat ni unlimited. Dan kita doakan Wakelet UK bagi kita guna unlimited. Okay? Jangan minta kita beli premium ke, jangan. Sebab tu dia menggalakkan kita untuk gunakan. Okay? Wakelet UK menggalakkan kita untuk menggunakan platform Wakelet lah. Okay? Sebab memang free dan memang unlimited. So mungkin kita boleh ada satulah lagi pilihan untuk kita sebagai orang kata pendidik. Kita boleh tengoklah, kita boleh explore kesesuaian sama ada boleh digunakan dalam subjek kita. Okay? Ada satu lagi pilihan lah supaya kita orang kata boleh gunakan pelbagai platform untuk kita nak integrate kita punya PDP, menjadikan dia lebih engaging dan menarik lah. Okay, Mr. There's a question from the audience also, dia tanya, can they access your Wakelet account? Sebab dia nak tengok how, the examples, how you upload, how you curate your contents and all. And then kalau ada, kalau you ada share link, yes lah. Okay, share the link in the chat box again. Yes, pardon? Can you share the link, your account, your Wakelet account? Okay. So, they want to test it. Okay, saya akan share yang public profile. Okay, yang ni adalah saya punya Wakelet, so saya akan share link di chat lah. Di chat lah. Ya. Di chat lah. Okay, yang ni. So, masing-masing boleh lah kalau nak masuk, nak tengok penggunaan Wakelet saya. Sebab saya pun baru sahaja gunakan, saya pun orang kata masih tu explore. Sebab bila kita guna, baru kita akan explore dengan lebih deep dan kita akan menyusun dengan lebih menarik lagi. Bagaimana kita nak bagi nampak, okay, bila kita guna dengan pelajar, so kita akan dapat feedback daripada pelajar kan. Okay, pelajar macam mana menggunakan Wakelet ni? Oh, okay, dapat. Yes. Kita dapat feedback and then kita boleh rearrange our content. Oh, cik yang ni tak menarik lah, cik yang ni tak berapa jelas lah, cik yang you kena tambah lagi arahan lah. So kita boleh tambah baik lagi. Sebab tu bila kita gunakan, so kita perlu dapatkan feedback lah. Okay. Apa-apa platform yang kita gunakan pun kita perlu dapatkan feedback sebab kita nak tengok adakah dia memudahkan pelajar sebenarnya. Memudahkan pelajar untuk menggunakan. Menarik ke, engaging ke tak. Kalau bagi yang ni, nampaknya mudah untuk guna lah sebab pelajar tak perlu buka akaun pun boleh guna dan ada dekat phone sekarang ni. Ada dalam apps, so boleh download lah.
Okay, Mr. Kwok, before we wrap up, there's one question here. Okay. Dia ada di sini. Your personal opinion lah. Lepas ni for the next coming semester, do you plan to use Wakelet? Yeah. Yes, sebab itu tadi saya dah share saya punya lesson plan SOP 3054 front office. So saya akan teruskan untuk bina saya punya subjek front office tu sepenuhnya menggunakan Wakelet. Sepenuhnya menggunakan Wakelet. So kalau ada aktiviti yang pelajar perlu upload macam saya cerita tadi, pelajar perlu upload role play. Pelajar perlu upload role play dalam Wakelet. So saya akan buka satu koleksi, saya akan share link sebagai contributor. So mereka perlu uploadkan video dalam tu. Sebelum ni pelajar upload menggunakan Google Classroom. So saya menghadapi sedikit masalah. Google Classroom saya agak penuh lah. And then saya perlu mungkin create a new Gmail, again a new Gmail. So agak payahlah. Okay. Sebab untuk mereka yang upload video role play tu, saya cuma perlu orang kata tonton dan saya boleh bagi feedback dalam tu juga. Saya boleh add, saya boleh bagi komen. Okay, pelajar perlu perhatikan dari segi mungkin bahasa ataupun dari segi cara komunikasi masih perlu dipertingkatkan lagi. So saya boleh bagi komen daripada setiap video yang dia upload tu. So pelajar boleh tengok sendirilah dalam feedback tu. Okay. So memang saya akan gunakan sepenuhnya Wakelet untuk SEM yang barulah yang kita akan masuk. Okay, so maybe your final thoughts ataupun advice lah to pensyarah yang mungkin akan menggunakan Wakelet selepas ini. Your tips maybe along the way dah gunakan? Tips untuk menggunakan Wakelet? Okay, bagi saya tak salah kalau kita explore a new thing. Macam saya, Wakelet is new to me. So kita perlu sebagai pendidik kita perlu mencari platform yang sesuai untuk subjek kita. Untuk kita menggunakan dalam PDP lah, sebab kita tahu sekarang ni banyak kita akan buat sama ada blended learning ataupun hybrid learning ke, online learning ke. So kita perlu ada satu platform yang kita gunakan, okay? Supaya PDP kita akan menjadi lebih menarik dengan engaging lah. So saya sarankan pensyarah boleh try, you can try to use to explore. Kalau ada soalan boleh tanya di Facebook Wakelet Malaysia. Di situ saya rasa banyak lagi kita boleh bantulah di Wakelet Malaysia. Facebook, ada support group support group for Wakelet. Okay. Setakat ni users di Malaysia dah berapa ramai as you know lah setakat ni? Okay, kalau ikut di Malaysia, kalau sebagai Wakelet Ambassador, kita hanya ada 25 orang Ambassador lah. Kalau leader mungkin ada banyak dan di college community hanya ada 2 saja yang baru mendapat Wakelet Ambassador sebab kan dia kena mohon, dia kena buat Wakelet tu kan, dia ada syarat dia lah. Yang pertama adalah Encik Azrin daripada KK Santubong, kawan saya. So yang kedua adalah saya lah. Okay. Saya pun mendapat inspirasi daripada dia lah. Sebab dia pun menggunakan Wakelet dalam dia punya kelas. Okay, saya boleh share juga Saat. Saya akan share Saat dia punya ni. Very good, thank you please. Okay, dia punya Wakelet. So dia pakai juga. Okay, so kita tengok friend, follower. Okay, di sini. Okay, yang ni. Okay, sana. Okay, yang ni kawan. Azrin Jafar. Okay, lecturer from College Community Santubong. So dia juga merupakan GC E level 1, ni MIE semualah. So yang ni dia gunakan Wakelet dalam dia punya subjek. Okay, perkongsian ilmu dia gunakan dalam dia punya khusus asas penyaman udara. Yang ni dia gunakan sebagai khusus. Okay, dia boleh masukkan topik melalui Google Slide. Okay, topik. Dia masukkan nota. Okay. Lepas tu dia suruh pelajar upload dalam dia punya video kan, mereka perlu hantar video kalau mereka buat amali apa kan. So dia boleh hantar video dalam Wakelet ni lah. Seperti mana yang kawan saya pakai lah. So sama juga saya akan saya akan minta pelajar upload dalam Wakelet. So yang ni pengenalan sana. Sahan ni kot. Okay, menarik ni. Okay. Alright. Ini kawan saya dah pakai dah.
Okey, tak ada masalah. Ada lagi soalan? Sementara waktu saya tunjukkan dia punya ni. Okey, yang ni. Okey. Okey, macam So yang ni. banyak sebenarnya alternatif untuk kita gunakan medium KDPR untuk pengajaran secara atas talian. Ni banyak sangat tu. If you don't want to use GC, Google Classroom, you have Google Meet, you have Wakelet, and then not numerous platforms kan. So kalau Yes. kata we have to choose whichever yang memang sesuai dengan kita kan, Yeah. dan juga courses yang kita ajar. Okay, very good. So Sebab much. kita memerlukan masa untuk kita explore sebenarnya. Macam Google Yeah. Classroom pun kalau you pandai pakai dia akan jadi menarik. Sama. Okay. So yang ni adalah satu pilihan tambahan lah. Okay. Satu knowledge yang baru untuk saya kongsikan kepada semua pendidik daripada poli mungkin PK di Malaysia lah. Okay. Kalau ada soalan boleh hubungi saya jugalah masalah. Okay. Terus berhubung dengan Mr. Kuah if you got Boleh. any questions further pasal Wakelet sebab kita nak bincang 1 hour pun tak cukup sebenarnya kan. Okay, dan untuk itu kita terpaksa masa mencemburui kita, we have to wrap our session now. Very meaningful 1 hour bersama dengan Mr. Kuah, and I hope lepas ni untuk para audience yang baru sahaja join kita dan yang dah join pada semalam pun terus bersama kita kerana kita akan ada di session lepas ini dan juga sehingga besok ya, bersama dengan Tibet Renoms webinar seri 2021. Dan untuk itu kepada mereka yang nak mahukan slides daripada Mr. Kuah pada hari ini, sila dapatkan di www.self.edu/webinar2021. Sat ada orang minta Wakelet Cik Azrin saya Yeah. Actually we could just simply search kan all the accounts yang kita nak follow kan. It looks like LinkedIn sekali imbas macam like so any typical social media kan, kita boleh search and the account is there. So saya share dalam chat lah. Yang ni adalah Wakelet Azri Shafar. So yang tadi saya punya saya share balik lah. So bolehlah tengok-tengok dapatkan idea untuk create. Saya rasa pendidik lagi creativity lah. Lagi kreatif untuk nak buat lagi jadi menarik compare. Topic for ideas Okay, thank you so much. Okay, thank you. Alright, so kita akan menutup tirai kita untuk sesi pada hari ini. Untuk sesi ini pada jam 11.30. Dan stay tune, lepas ini kita akan lagi banyak menarik information kepada anda. Pukul 12 tengah hari sekejap lagi sehingga pukul 1 tengah hari Okay, so untuk itu, bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Mr. Kuah. Thank you, bye.